ini Ika berada di daerah Bau. Pekan Bau terletak lebih kurang 22 km daripada Bandaraya Kuching. Dan kalau anda nak tahu, Bau ni merupakan pekan bekas melombong emas. Lebih-lebih lagi di kawasan yang Ika berada di sekarang ni, iaitu Tasik Biru. Kali ini dan episod ini, Ika akan bawa anda kembali ke zaman dulu di mana ada peristiwa yang berlaku terhadap masyarakat di sini. Jadi pastikan anda teruskan bersama Ika dalam rancangan pada satu ketika. Daerah Bau sememangnya tidak jauh dari Bandaraya Kuching. Perjalanan hanya mengambil masa 30 hingga 40 minit sahaja. Kebetulan Ika berada di Bau ni pada hari Minggu. Jadi Ika berkesempatan untuk datang ke Pasar Sarikin ni. Pasar Sarikin antara destinasi membeli belah yang boleh anda kunjungi jika melancong ke Kuching. Kalau di Semenanjung, ia boleh disamakan dengan Wang Kelian ataupun Padang Besar di Perlis. Kalau di sana, kita boleh dapat banyak barangan daripada Thailand, tapi di Pasar Sarikin ni, kebanyakannya barang dijual daripada Indonesia. Bagi anda yang tidak pernah datang ke Pasar Sarikin ni, sebenarnya memang anda wajib singgah di sini. Sebab barang-barang dekat sini semua murah-murah dan yang paling penting sekali, anda boleh tawar-menawar. Ika berada di Kampung Tembawang Sawuh. Di sini merupakan tempat tinggal masyarakat Bidayuh Jagut. Dan kejap lagi Ika akan berjumpa dengan ketua kampung di sini iaitu Encik Pahil. Selamat pagi Encik Pahil. Selamat pagi dan selamat datang. Untuk episod kali ini, Ika akan berkongsikan dengan anda mengenai peristiwa bom beratak. Ika pasti anda semua mesti tertanya-tanya tentang bom beratak kan? Jadi apa kata kalau kita sama-sama mencungkil dengan lebih jauh lagi siapa itu Parlimen Kulau dan apa kena-menanya British dengan peristiwa ni? Kita nak kena naik atas ke? Kita nak naik atas pasal ikut jalan dia. Okey. Jom. Perjalanan ke bom beratak memang agak jauh. Ika perlu mendaki dan merentas kawasan hutan untuk sampai ke sana. Setelah 40 minit Ika mendaki bukit ni dan akhirnya Ika sampai juga di bom beratak. Encik Pahil, sebenarnya kalau ramai yang nak tahu sebenarnya apa bom beratak ni? Bom beratak adalah sebuah kampung penempatan Bidayuh semenjak sejak 700 tahun yang lepas. Jadi semua kampung semasa itu ada 7 buah rumah panjang. 33 buah rumah panjang terdiri daripada 7 kampung dan sesudah itu dia mula berpecah dan itulah dikata banyak kampung daripada sini. Dia tinggalkan ini ialah jadi sejarah dia bom beratak. Semua dia pindah rendah tu berasal dari kampung bom beratak ini. Kalau dulu yang tinggal di sini semua masyarakat Bidayuh saja. Ya, memang semua 100% semua masyarakat Bidayuh. Macam mana kehidupan dia orang dulu-dulu Encik Pahil? Dulu dia buat sebagai pesawah, tanam padi, nori getah, belada dan ada lagi yang yang membuat tikai untuk dijual. Maknanya diorang menanam padi, lepas tu buat sawah semua di bawah ke memang ada di atas? Dulu-dulunya memang semua di atas. Sebelah sana semua dia punya temuda yang mesti itu yang dia tebang kayu sebesar tu jadi dia buat padi bukit. Ada juga yang buat sawah di bawah sana.
tu yang kita naik tadi kan. Itulah dia punca hasil tanaman dia orang, dan padi dan torei getah. Di bawah kaki Bukit Bom Bratak terdapat bukit-bukit kecil dan kawasan paya yang sesuai untuk menanam padi bukit dan padi sawah. Di sekeliling Bom Bratak juga terdapat hutan di mana binatang boleh diburu untuk jadikan makanan sementara rotan dan kayu untuk pembinaan rumah panjang. Di situ juga terdapat sungai dan kawasan paya di mana ikan boleh diperolehi. Kalau dari segi sumber air dan juga sumber makanan kan, kat mana dia nak cari dulu? Sumber makanan dia piala tu ayam kan, ayam kampung. Dan tu ikan. Ikan dari punca sungai-sungai dan sebelah sana tu, itulah dia ambil. Dia buat bubu, tangkap ikan atau jaring satu. Jadi punca air dia ada dekat situ, ada 2. Itu air tak pernah kering. Dia macam mineral water dia udah. Jernih. Boleh tengok nanti selepas ini. Okey. Ika sebenarnya Ika nak tahu sangat kenapa masyarakat Bidayuh dia memang suka duduk dekat kawasan pegunungan. Mungkin satu-satunya sebab tempat ni dululah dia cerita lah, mungkin dia ada rasa was-was sebab dia kata ada perompak, nak rompak dia orang, jadi dia berkumpul satu tempat dia, sebab dia nak larikan dari itu orang, dari orang yang selalu membuat kacau, jadi dia menetap atas bukit ini. Inilah dia sumber air masyarakat Bidayuh dulu-dulu. Ini merupakan mata air yang daripada bukit tau. Cik Fahin, apa sebenarnya dah berlaku pada waktu tu? Pada ketika itu, semua rumah panjang sini yang terdiri daripada 33 buah rumah telah dibakar oleh pihak musuh. Jadi semenjak itulah mereka mula berpecah dan mendirikan kampung di sekeliling daerah Baut ni. Mana tapak yang dah kena bakar tu? Kalau sekarang sebab sudah beratus tahun, tapi tempat tu tak nampak lagi kerana pokok dah tumbuh. Jadi sebelah sana lah bagian tu sini rumah panjang. Orang-orang tua Bom Bratak di kawasan Jagoi Bratak menyatakan Bom Bratak pada satu ketika merupakan sebuah penempatan yang makmur, mempunyai banyak simpanan padi, gong dan canang, tempayan dan lain-lain barangan perhiasan yang sangat berharga ketika itu. Ika harap kawasan bersejarah Bom Bratak ni dapat dijaga supaya dapat dihayati oleh generasi akan datang. Kisah Bom Bratak tidak berakhir di sini. Sebentar lagi Ika akan jumpa dengan Datuk Peter Minos untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kisah Bom Bratak ni. Setelah mendapat keamanan, penduduk di Bom Bratak telah turun dari kawasan pegunungan. Tapi sekarang mereka telah berpecah di kampung-kampung yang berbeza. Ini ialah Kampung Opa yang merupakan salah satu tempat tinggal masyarakat Bidayuh Jagoi setelah turun dari Bom Bratak. Rumah baru yang ada di sini telah dibina pada tahun 1952. Datuk Peter, boleh tak Datuk ceritakan sikit dekat Ika tentang asal-usul sejarah Bom Bratak ni? Bom Bratak ni adalah satu tempat yang bersejarah untuk kaum Bidayuh di Sarawak. Kerana di Bom Bratak adalah tempat yang asal kaum Bidayuh. Iaitu lebih kurang 750 tahun dahulu. Satu golongan daripada Sungkong sekarang ni di Kalimantan Barat Indonesia, dia datang ke Bom Bratak untuk mencari tempat bertanam padi dan untuk mencari tempat yang sesuai, tak ada orang mengganggu mereka. Kedua, kemungkinan mereka
keluar daripada Sungkong di Kalimantan Barat ke Bung Berata kerana ada orang Inggeris kata epidemik. Dan 750 tahun dahulu sampai tahun 1 Mei 1838, itu sudah dekat mau 600 tahun ya. Mereka hidup dengan damai, tak ada gangguan. Malangnya 1 Mei 1838 mereka dikena serang oleh satu golongan yang agresif yang mau mencuri penduduk Bung Berata punya banyak padi dan banyak macam gong, canang mereka. Dan mereka dari luar ni diserang Bung Berata dan bakar semua 7 rumah panjang mereka dan 7 baruk mereka. Dan bahasa ni dan bahasa Badayu ialah tempat dia reserve padi. Budak-budak yang masih dapat jalan semua dikena rampas mereka, dikena kawan mereka balik ke satu tempat yang jauh dari Bung Berata. Dan orang dewasa semua dikena bunuh. Fortunately, ada satu golongan segelintir ya, diketuai oleh Panglima Pulau. Mereka hari itu yang masa Bung Berata kena serang, dia bertanam di bawah bukit. Bila Panglima Pulau balik ke Bung Berata, dia melihat tempat itu sudah semua kena bakar. Disebabkan sering mempertahankan diri mereka daripada serangan pihak musuh, Bung Berata telah melahirkan ramai panglima yang gagah, antaranya Panglima Kulau dan juga Panglima Mayu. Dari situ tahun 1841 baru Panglima Kulau berjumpa dengan Raja Brooke lah, Raja Sarawak dulu, British, meminta tolong supaya budak-budak Bung Berata, lelaki dan perempuan yang kena tawan dalam tahun 1838 balik ke Bung Berata semula lagi. Dan James Brooke, Raja James Brooke kesian kepada kaum Badayu di Bung Berata dan menolong mereka. Semua mereka dari tempat kerang tu balik ke Bung Berata. Dan dari situ Panglima Kulau dan budak-budak yang ada yang sudah dewasa, sudah besar, bina lagi Bung Berata semula lagi sampai tahun 1890. Banyak penduduk Bung Berata memikir semula kerana Sarawak sudah damai dan mereka turun daripada Bung Berata supaya buat kampung baru di bawah lah, downhills, bawah Bung Berata. Dan tahun 1960 semua mereka turun ke Bung Berata. Dan yang last, yang terakhir kampung mereka yang turun dari Gunung Bung Berata ke bawah ialah kampung Tembawang Sao, di mana tu kampung Pahin di sini. Every first 1 hari bulan Mei semenjak tahun 88, semenjak saya jadi pengurusi Persatuan Warisan Bung Berata, kita mengadakan Hari Bung Berata. 1st of May, 1 Mei. Dalam hari itu kita mengambil kesempatan supaya kita semua 33 kampung dapat kenang, remember lah sejarah Bung Berata.
perancangan untuk membuat pusat warisan bom berata akan menjadi tempat peringatan untuk mereka. Walaupun sejarah nenek moyang mereka agak menyedihkan, tetapi kerana peristiwa itulah membuatkan mereka ini bersatu. Gaya hidup kita yang moden ini mungkin akan mengikis sedikit sebanyak daripada budaya yang lama. Tetapi dengan adanya nanti pusat warisan bom berata ni, Ika harap ia akan dapat mengekalkan sejarah, budaya dan juga masyarakat di sini sampai bila-bila. Berada di Kampung Budaya Sarawak. Kalau sebelum ni Ika pergi ke Kampung Bidayu ataupun Kampung Iban mengambil masa yang agak lama. Tapi di sini mereka menempatkan semua etnik Sarawak dalam satu tempat. Jadi lebih mudahkah anda melihat dengan lebih dekat lagi kehidupan etnik di sini. Dan kalau anda tahu, Kampung Budaya ini juga digelar sebagai muzium hidup. Nak tahu kenapa muzium hidup? Jom kita masuk ke dalam. Memamerkan tradisi Sarawak yang kaya dengan pelbagai warisan budaya. Ia memaparkan kediaman tradisional, pakaian, kraf tangan dan gaya hidup semua etnik di Sarawak. Jika sebelum ini di Kampung Opah, Ika tidak berkesempatan masuk ke dalam rumah baru. Tetapi kali ini Ika tak akan melepaskan peluang untuk melihat sendiri struktur dalam rumah ini. Pakcik siapa nama? Kumbu. Jadi saya nama Kumbu, jadi umur saya sudah 66 tahun. Pakcik Kumbu, baruk ni memang ada di setiap kampung masyarakat Bidayu ke ataupun macam mana? Baruk ini setiap masyarakat Bidayu. Sebab Bidayu dulu nak buat baruk ini untuk untuk yang khas untuk simpan tengkorak ataupun untuk orang kampung nak bersuarat ataupun masalah untuk jaga keselamatan dari baruk ini. Itulah setiap kampung budaya ada baruk. Tengkorak itu tak boleh simpan di rumah panjang macam orang Iban Bidayu, tetap di baruk. Sebab tengkorak ini fungsinya untuk pemujaan. Itu kita hormati orang yang dapat tengkorak itu. Pakcik, kalau dulu-dulu kan biasa siapa yang tinggal di dalam baruk ni? Dulu-dulu tinggal di dalam baruk ini semuanya kaum lelaki. Lelaki bujang belum kahwin. Kalau sudah nak berkahwin di rumah panjang nak buat keluarga sendiri. Ini yang khas orang bujang belum kahwin. Dari umur 15 tahun. Selain daripada menyimpan tengkorak ataupun mesyuarat, apa fungsi lain lagi baru ini? Saya selain dari menyimpan tengkorak itu, fungsi baru ini boleh juga itu fungsinya untuk jaga keselamatan juga. Sebab tengok itu jendela itu sekeliling ini semua ada jendela. Itu sebab punca barok ini. Dan lagi puncanya Bidayu dulu dia buat rumah panjang ataupun barok tinggi daripada rumah panjang barok ini. Bidayu juga tinggal di atas bukit sebab jaga keselamatan dari musuh. Senang dia tengok musuh sekeliling bukit. Pada zaman sekarang, zaman yang moden ni kan masih ada lagi ke orang buat upacara di dalam baruk? Tapi masa sekarang tak ada lagi di dalam baruk ini. Ada juga orang lagi masih, tapi kebanyakan sudah tak ada lagi. Kampung Budaya Sarawak digambarkan sebagai muzium hidup. Ini kerana anda dapat melihat sendiri di depan mata aktiviti yang dilakukan oleh setiap etnik.
Pejam Celik kita dah pun bersiaran selama 13 episod. Sejarah lama memang amat penting untuk kita pada hari ini. Kerana sejarah, kita dapat mengenal budaya, adat, tradisi negara kita sendiri. Kehidupan pelbagai kaum di negara kita dapat mencipta sejarah yang sangat hebat. Dan inilah tarikan yang kuat untuk pelancong datang ke negara kita. Sejarah bukan sahaja untuk dikenang, tapi harus dijadikan iktibar juga. Nampaknya setakat ini saja kita bersama untuk musim kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Ika Fahana dalam rancangan pada suatu ketika. Hidup berlayakkan arus pemodenan, sejarah lama jangan sekali kita lupakan.